Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara Kelantan FC menentang skuad projek FAM MSN, yang mana Kelantan berjaya menang 1-0 hasil jaringan daripada Nixon dan membolehkan mereka berada di top of league dalam saingan Liga Premier. Baiklah, tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Saya akan mulakan ulasan perlawanan dengan apa yang boleh saya puji tentang pasukan Kelantan FC pada perlawanan semalam. Yang pertama yang boleh saya puji adalah tindakan Coach Rizal, yang mana beliau melakukan pertukaran awal di first half dengan mengeluarkan Syamirul dan juga Alif yang bermain di bahagian tengah dan juga striker, digantikan dengan Sheikh Sobri dan juga Nixon, yang mana pertukaran pemain tersebut telah mengubah corak permainan Kelantan dengan intensity game yang lebih tinggi pada first half, yang mana kemasukan Sheikh Sobri telah memberikan Kelantan di bahagian tengah untuk lebih solid dan juga berjaya mengawal bahagian tengah dengan sangat baik. Dan juga kemasukan Nixon telah menyebabkan bahagian serangan pasukan Kelantan lebih berbahaya pada perlawanan semalam. Jadi tindakan Rizal ataupun Coach Rizal menukar pemain yang tidak perform dalam saingan first half sewaktu 20 ke 30 minit yang pertama telah membuahkan hasil apabila tindakan tersebut memberikan satu perkara yang positif kepada pasukan Kelantan pada perlawanan semalam. Itu yang pertama. Yang kedua yang boleh saya puji tentang pasukan Kelantan FC adalah mengenai peranan Kelvin Belfort, yang mana pada perlawanan ini Kelvin Belfort sebenarnya diletakkan sebagai second striker. Akan tetapi peranan Kelvin Belfort pada perlawanan semalam, saya nampak beliau lebih bertindak sebagai perancang utama atau boleh dikatakan sebagai attacking midfielder untuk pasukan Kelantan FC di bahagian tengah, yang mana beliaulah yang akan menghubungkan bahagian tengah Kelantan dan juga bahagian serangan Kelantan, dan beliaulah juga yang menjadi perancang dan juga penggerak utama pasukan Kelantan di bahagian tengah untuk menggerakkan serangan ke arah skuad projek FAM MSN pada perlawanan semalam, yang mana kita boleh tengok beberapa gerakan yang dilakukan oleh Kelvin Belfort sebenarnya berjaya untuk menembusi bahagian pertahanan pasukan skuad projek. Antaranya adalah satu true passing yang dilakukan kepada winger pasukan Kelantan iaitu Fazrul Amel, tetapi Fazrul gagal untuk menjaringkan gol tersebut walaupun sebenarnya itu adalah situasi one on one dan sepatutnya Fazrul berjaya untuk execute peluang tersebut. Jadi ini membuktikan yang peranan Belfort dalam skuad utama Kelantan bukan sebagai seorang striker, tetapi sebaliknya adalah sebagai perancang dan juga penggerak utama, yang mana beliau boleh create space ataupun mencipta ruang kepada pemain-pemain winger pasukan Kelantan dan juga striker pasukan Kelantan, dan dalam pada masa yang sama beliau juga boleh involve dengan bahagian serangan Kelantan untuk menjaringkan gol. Jadi peranan Belfort untuk pasukan Kelantan memang sangat-sangat bagus dan boleh dikatakan seorang player yang versatile, boleh bermain sebagai striker, winger dan juga attacking midfielder untuk menghubungkan bahagian tengah dan juga bahagian serangan. Itu yang kedua yang boleh saya puji untuk pasukan Kelantan. Yang ketiga yang boleh saya puji untuk pasukan Kelantan adalah mengenai winger mereka, iaitu winger kanan dan juga winger kiri. Kiri iaitu Fazrul, kanan iaitu Zulfahmi sebelum ditukarkan dengan Nathaniel Ringo. Yang mana pada perlawanan semalam boleh saya katakan winger pasukan Kelantan memang bertindak dengan sangat cemerlang. Tetapi apa yang boleh saya katakan, man of the match boleh saya bagikan kepada Fazrul Amer. Yang mana semalam Fazrul di bahagian kiri bermain dengan sangat cemerlang. Kita boleh tengok larian-larian yang ada pada beliau, dribbling yang baik, ball control yang baik, body language yang baik, larian bersama bola dengan sangat baik, gelecekan semua memang performah untuk Fazrul Ahmad. Akan tetapi ada satu benda yang Fazrul Ahmad perlu perbaiki, iaitu daripada segi finishing, yang mana semalam Fazrul Ahmad ada beberapa percubaan tetapi gagal untuk disudahkan dengan baik. Maka Fazrul Ahmad sekiranya ingin menjadi seorang winger yang boleh kain ataupun masuk ke dalam, maka pasukan Kelantan perlu memastikan yang Fazrul Ahmad boleh menjaringkan gol melalui percubaan-percubaan beliau lah, terutamanya daripada percubaan situasi one on one. Jadi benda tu menunjukkan yang bahagian kiri pasukan Kelantan memang sangat-sangat cemerlang. Begitu juga dengan bahagian kanan, yang mana Zulfahmi berjaya bermain dengan sangat baik. Sama seperti Fazrul Aman, mereka berdua mempunyai kelebihan yang mana boleh dikatakan mempunyai kelajuan dan juga ball control yang baik, dan mereka juga mempunyai crossing quality yang sangat-sangat bagus. Cumanya semalam apabila crossing ataupun hantaran-hantaran lintang
besar yang dilakukan, berjaya menemui Nissan ataupun Fadil ataupun Bedford di dalam kotak penalti. Mereka hanya gagal untuk menjaringkan gol, yang mana kadang-kadang tandukan tu lemah, berjaya ditangkap oleh goalkeeper FAM iaitu Nabil dan sebagainya. Jadi benda tu daripada segi finishing sahaja yang Kelantan perlu improve lagi. Itu yang ketiga yang boleh saya puji untuk pasukan Kelantan. Yang keempat yang boleh saya puji untuk pasukan Kelantan adalah bagaimana mereka punya fullback berfungsi, iaitu di bahagian kanan kita boleh tengok Daniel dan di bahagian kiri Cik, yang mana kedua-dua fullback mereka ni memang sangat-sangat ofensif. Daripada segi bertahan mereka memang sangat solid, yang mana di bahagian kiri Cik berjaya sekat Haikal, iaitu pemain nombor 11 skuad projek FAM, untuk menunjukkan kebolehan dan juga skill beliau, yang mana sebelum ni bersama dengan Tok Janggut, beliau sebelum ni perlawanan menentang Tok Janggut, Haikal bermain dengan sangat cemerlang, tetapi pada perlawanan ni boleh dikatakan fullback pasukan Kelantan di bahagian kiri iaitu Cik Arif berjaya untuk menghalang Haikal daripada bergerak bebas. Begitu juga dengan Daniel di bahagian kanan, yang mana beliau juga berjaya bertahan dengan sangat baik untuk menghalang winger-winger pasukan skuad projek ni untuk melakukan dribbling, melakukan penetration di bahagian wide area pasukan Kelantan. Jadi boleh saya katakan fullback pasukan Kelantan bermain dengan sangat baik. Daripada segi defending mereka bagus, daripada segi membantu dan juga memberi supporting play dengan buat overlapping kepada bahagian winger mereka juga bagus. Jadi boleh saya katakan mereka memang dah cemerlang daripada segi defending. Daripada segi ofensif mereka perlu perbaiki sikit sahaja, iaitu daripada segi overlapping mereka perlu lebih kerap untuk berani buat overlap lebih depan, dan mereka juga perlu berani untuk masuk ke dalam kotak penalti dan melakukan cutback ataupun crossing dengan membantu bahagian winger iaitu Fazrul dan juga Zul Fahmi. Sebab apa? Sebab winger dah laju. Jadi apabila fullback mereka memang bertindak ofensif dan buat overlapping lebih ke hadapan, maka mereka boleh ada banyak option, sama ada untuk melakukan passing ke dalam kotak penalti ataupun cutback ke dalam kotak penalti. Jadi benda tu lebih membantulah daripada segi ofensif sekiranya fullback pasukan Kelantan ni lebih berani untuk buat overlap lebih ke hadapan untuk membantu bahagian serangan. Jadi benda tu yang boleh saya puji untuk pasukan Kelantan. Dan yang terakhir saya boleh puji tentang defense department yang diketuai oleh Yusri dan juga Khairul Helmi, yang mana mereka menunjukkan kematangan. Mereka banyak menghalang crossing yang dilakukan, dan mereka juga mudah untuk mengganggu corak serangan pasukan skuad projek yang berpaksikan di bahagian tengah lah pada perlawanan semalam. Jadi secara overallnya Kelantan bermain dengan sangat baik, mempunyai winger yang laju. Penggerak utama di bahagian tengah Kevin Bedford berjaya menghubungkan bahagian tengah yang dimainkan oleh Sheikh Sobri sebagai holding midfielder dengan bahagian serangan dengan sangat baik. Fullback mereka ofensif dan juga bertahan dengan baik. Cumanya ada kelemahan yang perlu mereka perbaiki. Yang pertama saya cakap tadi, finishing, iaitu penyudah. Mereka perlu lebih cepat untuk execute peluang-peluang yang ada untuk memastikan yang mereka mampu untuk menjaringkan gol lebih banyak pada setiap perlawanan. Sekiranya mereka berjaya execute setiap peluang ataupun convert chances yang ada, convert peluang yang ada, maka mereka boleh menjaringkan lebih daripada satu gol dalam setiap perlawanan. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka perlu memastikan yang fullback mereka boleh lebih ofensif untuk memberi supporting play dengan buat overlapping lebih ke dalam dan juga lebih ke hadapan. Sebab apa? Sebab mereka dah ada winger yang laju yang boleh breakthrough pertahanan ataupun penetrate wide area pasukan lawan. Maka sekiranya ada fullback yang lebih membantu mereka daripada overlapping dan juga supporting play untuk backup mereka, maka kemungkinan bahagian winger pasukan Kelantan akan lebih berbahaya untuk dijaga. Jadi benda tu perlu diimprove untuk pasukan Kelantan. Baiklah, itu untuk pasukan Kelantan. Untuk pasukan skuad projek FAM, benda pertama yang boleh saya puji adalah tentang defense mereka. Defense mereka semalam, mereka berjaya buat offside trap. Itu yang pertama saya suka. Mereka punya offside trap beberapa kali menjadi dan beberapa kali memerangkap bahagian winger pasukan yang mana beberapa kali mereka berjaya memerangkap bahagian winger pasukan Kelantan FC dengan membuat offside trap yang berjaya. Jadi untuk defense department pasukan skuad projek, tahniah apabila offside trap yang mereka lakukan berjaya untuk memerangkap bahagian winger pasukan Kelantan yang agak laju ke hadapan. Jadi defense department pasukan skuad projek ni memang sangat-sangat mantap lah daripada offside trap. Yang kedua, defense department juga membuktikan yang mereka boleh kompos dan juga compact dengan menghalang beberapa gerakan yang dilakukan oleh pasukan Kelantan yang cuba penetrate ke dalam kotak penalti. Boleh saya katakan defense department mereka memang sangat disiplin,
kompos dan juga memang close space kepada pasukan Kelantan dan bermain dengan sangat baik dari segi communication. Dan pemain yang menarik perhatian saya adalah Ubaidillah, yang mana Ubaidillah bermain dengan sangat cemerlang, iaitu pemain nombor 6 skuad projek FAM pada peluangan semalam. Dan yang ketiga yang boleh saya katakan pujian juga harus diberikan kepada goalkeeper mereka, iaitu Nabil, yang mana Nabil juga berani untuk keluar dengan menyambut ataupun untuk blok hantaran-hantaran lintang yang dilakukan oleh pasukan Kelantan pada peluangan semalam, terutamanya daripada winger-winger seperti Zulfahmi, Fazrul Ahmad dan sebagainya. Jadi tindakan Nabil yang berani untuk keluar untuk sambut bola tersebut dan juga blok hantaran-hantaran lintang tu telah menyebabkan gawang beliau terselamat daripada dibolosi lebih daripada 1 gol, di samping dibantu dengan defense department yang agak solid dan berdisiplin pada peluangan semalam. Itu yang pertama yang boleh saya puji untuk pasukan skuad FAM dan juga skuad projek FAM MSN pada peluangan semalam. Yang kedua yang boleh saya puji adalah tentang bahagian tengah pasukan skuad projek. Bahagian tengah skuad projek semalam bermain dengan sangat baik, yang mana mereka juga mampu untuk memberi pressure kepada bahagian serangan dan juga bahagian tengah Kelantan, yang mana mereka boleh juga untuk keep position, mereka boleh berjaya untuk pressure awal dan mereka kadang-kadang tak bagi ruang untuk pasukan Kelantan breakthrough di bahagian tengah mereka. Sebaliknya mereka bahagian Kelantan boleh breakthrough menggunakan winger yang laju sahaja seperti Fazrul dan juga Zulfahmi menggunakan wide area. Jadi bahagian tengah pasukan projek ni memang agak kompos, memang agak baguslah, dengan solid mereka berjaya tutup ruang, mereka berjaya compact dan berjaya menghalang gerakan-gerakan di bahagian tengah yang cuba dilakukan oleh pasukan Kelantan yang diketuai oleh Belford dibantu oleh Sheikh Sobri pada peluangan semalam. Itu yang kedua yang boleh saya puji. Dan untuk kelemahan pasukan skuad projek yang perlu mereka perbaiki pada peluangan semalam adalah yang pertama, untuk bahagian tengah daripada in term of defensive ataupun in term of defense, mereka bagus, mereka berjaya untuk bertahan dengan sangat baik. Tetapi in term of attacking, yang mana mereka punya bahagian tengah tidak berapa hidup disebabkan mereka tak ada creative playmaker, yang mana bahagian tengah memang tak hidup langsung untuk menyerang dan sebagainya. Sebaliknya mereka lebih memfokuskan untuk serang di bahagian wide area menggunakan Ismat dan juga Haikal Sahar di bahagian kanan dan juga bahagian kiri. Akan tetapi disebabkan fullback pasukan Kelantan dah solid, maka Haikal dan juga Ismat sebenarnya gagal berfungsi dengan sangat baik dan mereka juga gagal untuk penetrate bahagian pertahanan pasukan Kelantan. Jadi boleh saya katakan disebabkan tak ada connector antara bahagian tengah dan juga bahagian serangan, menyebabkan bahagian tengah pasukan skuad projek juga tak berapa nak hidup semalam. Tetapi untuk dari segi in term of defending, memang mereka sangat bagus. Dan kelemahan yang kedua adalah striker mereka juga terlalu isolate, yang mana striker ataupun lone striker pasukan skuad projek terlalu isolate, terlalu bersendirian. Beliau juga tidak drop ke bawah untuk involve dengan gerakan ataupun gameplay pasukan skuad projek, dan beliau lebih berkeseorangan di hadapan. Maka memang bahagian serangan pasukan skuad projek ni lebih isolate dan tak ada ruang untuk dipassing ataupun untuk buka game di bahagian serangan. Jadi benda tu menyebabkan pasukan skuad projek tak ada gerakan-gerakan yang menarik sangat dan jarang ada percubaan yang dilakukan. Sebab apa? Sebab banyak gerakan mereka banyak tersangkut di bahagian tengah disebabkan tak ada creative playmaker dan tak ada connector antara bahagian tengah dan juga bahagian serangan dan bahagian serangan dengan bahagian winger. Jadi benda tu yang menjadi masalah kepada pasukan skuad projek. Jadi secara rumusannya, skuad projek defend dan juga bahagian tengah in term of defending mereka bagus, tetapi in term of attacking mereka perlu pastikan yang mereka lebih kreatif pada next game dan mereka perlu memastikan yang mereka ada connector antara bahagian tengah dengan bahagian serangan dan juga bahagian serangan dengan bahagian winger untuk menggerakkan lagi serangan-serangan berbahaya ke arah pihak lawan. Itu sahaja ulasan saya. Assalamualaikum.